iyaya ittaqullahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan syukur juga karena masih lagi diberi kesempatan untuk kita menyambung kembali kuliah kita hampir setahun, bermula bulan 3 hari itu 4 hari bulan 3 lah kuliah terakhir insyaallah. Jadi kita dapat menyambung kembali alhamdulillah dalam keadaan suasana yang tidak mengizinkan pandemik. Semua orang tahu dan juga kita sama-sama jagalah SOP, jaga, tapi dah jaga SOP, semua dah dibuat, nak kena juga. Itu namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jagalah, berusaha. Bukan berarti bila kita takut pandemik ini langsung tak datang masjid, langsung tak datang surau. Takut kan, semua orang takut, tapi takut tu biarlah dalam keadaan berilmu. Jangan takut sampai tak ada ilmu, sampai nak datang masjid, jom pergi masjid, mana boleh, pandemik ni tak boleh. Tuan-tuan, bila takut ada SOP yang disuruh ikutlah peraturan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Kita ikut, suruh ikut SOP, dah ikut kena juga, apa boleh buat kan. Itu namanya takdir Allah Ta'ala. Tak ada siapa menyangka kita disuruh ikut peraturan undang-undang, kena juga, kena langgar juga. Buat macam mana kan? Kita ikutlah peraturan lampu merah, berhenti orang pula sapu kita. Buat macam mana kan? Bukan berarti ini bahaya, jangan keluar langsung, tak boleh lah. Jadi kita kena ikutlah SOP. Dan alhamdulillah orang masjid, orang surau ni insya-Allah bab SOP taat sungguh. Taat. Itu sebabnya kes tak menurun juga tuan-tuan. Sebab yang dia tak bagi buka banyak-banyak ni, ramai ni masjid dan surau, pasar raya macam biasa, pasar malam macam biasa, uptown macam biasa. Dan diorang ni tak ikut SOP pun. Kita ikut SOP, bangsa asing tak boleh datang masjid surau setakat ni lagi, tak boleh. Kita pun tak bagilah. Tapi dia orang pergi pasar malam, pergi pasar raya, tutup masjid, buka sana, akhirnya berkembanglah dari sana. Kita kat masjid tutup. Tu yang kadang-kadang keliru. Sebab kenapa kes makin meningkat, sedangkan masjid surau alhamdulillah yang buka pun ikut SOP, tapi kes masih meningkat. Kenapa? Persoalannya, siapa yang tak ikut SOP? Pasar raya, nak kata tak duduk lama-lama pasar raya tu, selagi tak tutup sampai pukul 10 malam, lagi itulah kan orang. Jadi tak kena kadang-kadang kaedah yang dia guna pakai itu tak kena juga. Tak kena juga. Akhirnya orang nak datang masjid, datang surau dalam keadaan takut, susah, dipersusahkan, dipersulitkan dan sebagainya, ditakut-takutkan dan sebagainya. Yang penting jagalah SOP. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID ini segera
angkat oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya kita lebih banyak mengadu dengan Allah. Kita masuk kepada kuliah kita kembali, tuan-tuan, dalam bab akhlak seorang Muslim, dalam bab jujur, di mana Rasulullah SAW bersabda bermaksud dusta mengenai diriku, kata Nabi, tidak sama dengan dusta mengenai diri orang lain. Barang siapa sengaja berdusta mengenai diriku, naklah dia bersedia tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, kita menggunakan dengan nama Nabi, dengan hadis Nabi, sedangkan kita tidak pasti apakah betul Nabi menyuruh, apakah Nabi membuat dan sebagainya kan. Kadang-kadang, oh ni Nabi suruh, oh ni Nabi buat, iya ke? Kalau tak pasti, bukan bidang kita, kita jangan jual nama Nabi, jangan gunakan nama Nabi. Ini satu pembohongan, satu pendustaan. Berdusta dengan menggunakan mengenai Nabi, ini lebih berat, tuan-tuan, daripada berdusta menggunakan yang lain. Tuan-tuan, jadi dusta ini dilarang sama sekali. Kata Nabi, siapa berdosa, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, akan duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak pasti, oh ni Nabi buat, betul ke Nabi buat ke? Ada ke Nabi buat? Ada hadisnya? Oh tak ada hadisnya. Habis macam kita kena Nabi. Oh Nabi tak pernah buat, tapi ada ulama yang buat. Silakan. Masih ada dalil, jangan gunakan Nabi, tapi gunakanlah para alim ulama buat. Ada ulama yang melakukan, ada ulama-ulama muktabar yang buat. Silakan tuan-tuan. Jangan langsung kita mengatakan, oh ni Nabi tak buat, oh ni Nabi buat, sedangkan kita sendiri tidak pasti apakah Nabi buat ataupun Nabi tak buat. Katalah andai kata yang kita cakap ni Nabi tak buat, sedangkan kita kata Nabi buat, akhirnya kita berdusta dengan Nabi SAW. Ataupun memang Nabi buat, tapi kita kata mana ada Nabi buat. Sebab itu dalam ilmu hadis, bagi orang yang pandai, yang bidang hadis, yang mempelajari, itu pun tak sewenang-wenangnya mengatakan sedemikian. Yang saya baca dalam hadis, ada saya terbaca hadis mengatakan Nabi pernah buat, silakan. Yang lain wallahu a'lam. Sekadar yang saya baca, saya tak pernah tengok, tak jumpa lagi hadis yang saya belajar, tak jumpa hadis itu Nabi buat. Tapi wallahu a'lam, lapiklah sikit, takut bimbang kalau Nabi buat ataupun Nabi tak buat, sedangkan yang Nabi buat kita kata Nabi tak buat, yang Nabi tak buat kita kata Nabi buat. Itu yang paling membimbangkan. Sesuatu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh tergolong juga dalam jenis dusta. Perkataan sinonim lah sekarang ni dengan perkataan bid'ah. Janganlah bila sebut bab bid'ah ni, sikit-sikit bid'ah ni Wahabi ke apa. Dah. Kitab ni kata suatu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh tergolong juga dalam jenis dusta, iaitu bedaan keagamaan yang diada-adakan tanpa sumber yang sah, dan mereka ingin masyarakat menganggap perkara itu sebagai ketentuan agama, padahal semuanya adalah perkara dusta yang diada-adakan. Kita jual, sedangkan benda tu kita kata benda ni Nabi buat, sedangkan Nabi tidak melakukannya. Ini menjadikan suatu perkara bid'ah, satu perkara dusta, yang mana bila kata dusta ini dilarang sama sekali. Nabi mungkin tak buat, tapi ada para sahabat yang buat. Sahabat mungkin tak buat, tapi ada ulama-ulama yang terdahulu yang buat perkara-perkara baru dan sebagainya. Apakah ulama-ulama dulu buat kita boleh ikut? Ya, kalau memang ada panduannya, ya silakan. Para ulama dulu buat, ya kita ikut siapa yang buat. Ulama dulu yang buat. Ulama tu menambil, wallahu a'lam. Habis yang kau tak tahu ulama buat, kenapa ikut? Dia ulama. Siapa lagi kita nak ikut? Nak ikut Nabi, tak jumpa Nabi. Nak ikut sahabat, tak jumpa para sahabat. Yang jumpa para ulama, maka kita ikut para alim ulama. Kalau kita tak ikut ulama, kita nak ikut siapa? Ikut kita sendiri. Masih ada para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya.
Jadi kita mengikut para alim ulama. Kalau alim ulama berdusta, dia bertanggungjawab. Oh, saya tak nak ikut ulama, saya nak ikut hadis. Ya boleh, memang kita disuruh ikut hadis, tetapi kita tidak memahami hadis itu. Kita tak pernah mempelajari hadis itu. Jadi tuan-tuan, bolehkah kita ikut para alim ulama? Ya boleh. Al ulama warasatul anbiya. Kita boleh ikut nasihat ulama. Mana dia ambil? Kita tanya dia. Dia ambil daripada ulama terdahulu. Selebihnya, wallahu a'lam. Ya? Nabi Muhammad SAW berpesan supaya kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengambil contoh dan teladan orang-orang terdahulu. SAW telah bersabda yang bermaksud, di kalangan umatku yang terakhir akan muncul manusia-manusia dajjal pendusta. Nabi sebut kat sini ialah manusia-manusia dajjal pendusta. Mereka akan mengatakan kepada kalian perkara yang belum kalian dengar. Kita tak pernah dengar, tiba-tiba ada orang kata, contohlah kan, kita hari ni semayang jarak-jarak. Belum ni mana pernah dengar tuan-tuan kan? Belum ni mana pernah dengar semayang sah jarak-jarak. Apa ni semayang jarak-jarak? Tapi kita kena tengok ulama dah membahas. Ulama telah berbincang, adalah kaedah-kaedah yang dia gunakan sehingga kan solat jarak-jarak dalam keadaan sekarang, dalam situasi sekarang ini, apakah dibolehkan? Maka ulama telah pun mengeluarkan hujah-hujah mereka membolehkan. Jadi kita janganlah kata mana ada zaman Nabi buat solat jarak-jarak ni. Kan? Ini perkara baru tuan-tuan, perkara yang datang dalam keadaan baru yang kita tak tahu. Tiba-tiba pada bulan 3 yang lalu, yang lalu 2020, tiba-tiba semayang jarak-jarak 1 meter atas kajian para alim ulama. Maka dia buat kajian semayang jarak-jarak. Ini perkara baru. Apakah ini bid'ah? Tak. Dalam keadaan situasi hari ini, kenalah dibahaskan. Macam orang semayang berdiri dengan semayang duduk. Memang rukun semayang berdiri tak? Tapi ada satu ketikanya dibolehkan dia duduk. Itu rukun. Ini dalam bab jarak bukanlah bab rukun. Timbul persoalan. Sampai bila nak jarak ni? Kita ni kadang-kadang tak pandai tapi memandai-mandai ni ramai kan. Sampai bila nak jarak-jarak ni? Sampai dia beritahu kalau percaya sangat dengan WHO. Ya pasal dia yang belajar bidang tu. Kalau kita tak nak percaya dengan WHO, kita belajar sampai tahap boleh jadi macam WHO tu. Kita hari ni tak pandai tapi memandai-mandai, itu masalah. Kita tak nak ikut WHO, boleh, silakan. WHO tu siapa? Okeylah. Kita nak rujuk pada siapa? Itu badan yang dia ada authority kan, yang dunia mengakuinya. Nak macam mana? Kalau tak nak ikut dia, kita orang Islam kena belajar sampai tahap boleh buat satu badan yang berautoriti, yang boleh mengeluarkan hujah, yang kita boleh pakai dia. Kita pun tak pandai nak macam mana. Masalah akur dengan dia yang belajar bidang tu. Sedangkan kita kata fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang. Kalau kita tak tahu pada ahli dia, kita tanya dia kan. Sekarang siapa yang ahli? Dia yang ahli. Dia yang belajar. Kita tak belajar. Orang salahkan Menteri Agama, apa Menteri Agama tak main peranan? Sebab Menteri Agama tak belajar bidang tu. Dia kena rujuk kepada WHO, dia kena rujuk kepada Kementerian Kesihatan. Kesihatan berujuk kepada WHO dan mengatakan macam ni. Jadi Menteri Agama kena keluarkan hukum berdasarkan apa yang dia sebut. Dia yang pakar bidang tu nak macam mana? Kita nak salahkan Menteri Agama pun tak boleh harap. Pasal tak boleh kita hari ni masing-masing suka menyalahkan tuan-tuan. Yang kita tak pandai sebenarnya, bukan bidang kita, serahkan pada bidang kita. Semayang jarak-jarak dan sebagainya sampai bila wallahu a'lam. Serahkan pada mereka yang alim ulama. Hari ni orang mengatakan alim ulama, ustaz-ustaz pun jadi penakut sekarang. Tak menyatakan. Semua hari ni kecam orang agama. Ustaz-ustaz pun dah hilang taring. Tak. Masalah masjid, masalah agama, bukan kita takut, bukan kita nak takut menyatakan. Kita pun bercakap.
agar buka masjid dan sebagainya. Itu yang boleh kita cakap. Tapi kuasa milik siapa jaga agama ni? Milik sultan. Bila milik sultan, sultan yang menentukan keputusan itu berdasarkan pemerhatian dia. Jangan kita salah apalah. Nanti agama, mufti-mufti pun penakut. Ustaz-ustaz yang ada ni pun penakut. Apalah ustaz-ustaz selebriti ni takut nak bersuara. Sedap betul lah cakap. Oh, kami dah tak sembahyang Jumaat, kami dah tak sembahyang lama dah kat masjid, dah 40 bulan. Sabarlah, ya. Bukan dia orang tak cakap. Tapi pemerhatian sultan, kuasa milik sultan. Bila sultan kata buka tan agama, arahkan buka. Kalau sultan kata tak nak buka dulu sebab bahaya, itu atas penelitian dia. Dia pun merujuk kepada yang berkenaan. Jadi kita janganlah semua kita nak salahkan hari ini. Ala kulihalnya apa yang terjadi hari ini tuan-tuan, semuanya baiklah. Semuanya baik. Apa yang terjadi hari ini semuanya baik. Sebab cuma kita je tak nampak kebaikan itu. Siapa yang atur ni semua? Bukan kita atur. Ni kita atur ke? Ni semua aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aturkan. Ini. Dia dah atur. Aturan Allah adalah mak baik. Maka bersangka baiklah dengan Allah. Cuma kita je yang tak tahu apa yang diatur oleh Allah Ta'ala ni. Tapi ala kuliahnya, jawapannya adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Cuma kita je tak nampak sebab kita melihat dengan mata kasar. Kita tak melihat dengan mata hati kita. So itu kita nampak benda tak baik. Tu saya kata, saya suka sebut kisah ini tuan-tuan. Kisah ini bila mana seorang raja yang mempunyai menteri yang hanya boleh cakap apa yang dia boleh cakap baik. Tanya je baik. Macam filem Piramli lah kan. Kau jangan cakap benda lain, melainkan kau cakap kesian. Itu je yang boleh cakap. Kan? Piramli buat filem betul dah tuan-tuan. Cuma kita je tak faham. Satu hari raja ini dia ada menteri. Menteri dia ni apa dia cakap? Semua baik aja. Macam mana menteri? Baik. Macam mana menteri? Baik. Satu hari tangan raja ini terpotong. Terkena pisau, terpotong. Luka. Allah berdarah. Tanya menteri, ni macam mana menteri? Baik, kata menteri. Marahlah raja, ada tangan aku terpotong pun kau kata baik, kau memang nak ke dalam, nak masuk dalam. Aku punya tangan pula terpotong kau kata baik juga. Aku penjarakan kau, kata raja. Bila dia masuk penjara, macam masuk penjara. Menteri tu jawab lagi, baik. Dia kata, dah masuk penjara pun baik lagi. Baik, dia kata. Kau duduk dalam tu, dah kata baik, duduklah. Jadi raja ni dia pun lalu kau balutlah tangan. Menteri duduk dalam penjara. Sebab kau kata baiknya pasal kau duduk dalam. Akhirnya satu hari besok lusa raja nak pergi memburu. Bila nak pergi memburu nak naik kuda lah. Raja hebatlah naik kuda, menunggang kuda dengan pantas. Raja rajin memburu. Dulu kan rajin memburu kan. Nak ajak menteri dah dalam penjara. Siapa nak ajak? Ajak menteri lain lah. Kau ikut aku pergi memburu. Bila tuanku? Besok. Okey. Jadi yang pandai ikut raja ni menteri dalam penjara tu sebab dia yang biasa rapat dengan raja. Tapi dah kena penjara, nak buat macam mana kan? So pagi pergi memburu. Menteri pun ikutlah raja ni. Raja ni menunggang dia punya kenderaan punya laju. Menteri sampai tak terikut. Orang sampai tak terikut raja ni. Sudah. Raja menonong seorang, menteri tinggal. Akhirnya terpisah. Sesatlah raja ni. Bukan takat sesat. Malahan raja ni ditangkap. Siapa tangkap dia? Puak-puak penyembah bahala ni tangkap dia. Bila puak-puak penyembah bahala ni tangkap, nak buat apa? Nak buat korban untuk Tuhan dia. Nak buat korban untuk nak serahkan kepada bahala dia ni. Tangkap. Bila tangkap, sudah dah lah terpisah dengan menteri. Menteri dah balik. Dah sesat. Raja dah tangkap dah. 2-3 hari dikurung raja ni. Hari yang nak sembah kat raja dia, keluarkan raja ni mari sini. Bawa di hadapan berhala ni. Kita nak buat penyembahan. Bila bawa, ketua puak ni tengok mana? Ni. Okey.
Tarik depan. Tengah dia tarik-tarik, ketua ni nampak tangan raja ni tadi luka tau. Cacat lah. Berbalut. Ketua tanya, oh ni tak boleh. Kenapa? Dia ni tak boleh, dia ni cacat. Kita nak serahkan kat kita punya Tuhan, mesti benda yang sempurna, benda yang elok. Cacat aku tak mau. Lepaskan. Ada ini kau nak serah kat Tuhan. Lepas. Lepaslah raja. Bila lepas tak kena bunuh, balik lah. Selamat tak? Dah selamat. Balik-balik, dia pergi jumpa menteri dia. Dia kata, apa yang kau cakap tu betul lah. Apa tuanku? Kau cakap tangan aku terpotong lah, itu tu baik, betul lah kau cakap. Betul? Pasal aku kena tangkap dekat kau nyembah bahala tu. Kalau sabit dengan tangan aku ni, yang kau cakap baik tu, aku dah mati lah. Memang betul lah kau cakap baik. Lepas tu menteri tu cakap lah. Dia kata, saya pun baik juga tuanku. Asal? Kalau saya ikut tuanku hari tu, tuanku lepas, saya yang sangkut. Sebab saya tak cacat. Saya tak cacat, dia kata. Saya yang kena, dia kata. Tuanku lepas, saya yang mati. Tuanku tengok dia. Maknanya, semua benda ni baik. Tinggal lagi, kita tengok tak baik. Sebab kita rasa macam beban kat kita, susah kat kita kan. Tak baik lah. Tapi di sisi Allah Ta'ala kata, aku buat itu adalah untuk kebaikan kau. Bukan untuk menyusahkan kau sebagai hamba aku. Aku ni dengan sifat pemurah, pengasih, penyayang. Semua milik sifat tu kat aku. Takkanlah aku nak zalim hamba aku. Takkan aku nak nyayang hamba aku. Aku bagi ni semua benda baik. Tinggal lagi engkau selalu buruk sangka dengan aku. Apa pun yang aku bagi, semua tak baik. Aku turun hujan pun kau kata tak baik. Hujan dari bila lah nak panas. Apa ni? Kau seminggu hujan tenggelam ni. Tak baik juga. Besok panas dah seminggu. Yalah nak hujan. Macam ini kau 2 minggu lagi tak hujan. Kena buat solat sport ni tak hujan ni. Kenapa? Rumput dah kering apa ni, kau tak hujan. Tak hujan pun tak baik, hujan pun tak baik. Kita ni agak-agak apa yang baik? Tak ada apa yang baik. Dapatlah rezeki, tak baik juga. Sikit sangat. Bagi banyak mana? Semua. Jadi tuan-tuan, kita tengok ni semua ni baik. Pandanglah dengan pandangan positif. Jangan pandang negatif. Semua ni. Apa yang terjadi COVID ni semua baiklah. Jangan risau. Ada kebaikan yang kita tak nampak sebenarnya. Ada kebaikan yang kita tak nampak. Sebab mata hati kita tertutup, yang ternampak mata kasar kita. Itu yang kita tak nampak tu. Apa baik Ustaz? COVID baik. Apa? Baik. Baik. Orang niaga hari ni tengok dipermudahkan. Tak payah lesen semua tahu, semua dapat kan. Semua ada kebaikan dia. Cuma kita je tak nampak. Kan. Orang kata ustaz-ustaz lah yang paling tak baik sekali. Pasal ya dah, ustaz mengajar kat masjid surau tak boleh ngajar. Mampu ustaz ni. Dah baik tu yang risau. Kan. Cuma ialah kadang-kadang kita kena muhasabah diri. Kan. Ustaz-ustaz tak boleh kata apalah dia ni. Kadang-kadang kita kena muhasabah diri balik semua tu. Apa yang kita dah buat. Selama ini apa yang kita dah buat. Kita mengajarkan apa. Akhirnya Allah uji kita dengan perkara-perkara macam ni. Tapi betul juga kan. Bila artis bersuara tuan-tuan, cepat orang kan. Artis kata kami terkesan dengan pandemik ini, kami sangat-sangat terkesan. Industri muzik ini, hiburan ini terkesan. Berpuluh ribu bagi support cepat-cepat. Ni artis ni, kan. Syarikat cepat bantu. Semualah pelancongan cepat. Semua bantu. Yang ustaz-ustaz ni yang ngajar kat masjid surau sepenuh masa ni kan, seorang pun tak nampak. Yang nampak siapa? Orang suruh orang masjid je. Sian ustaz-ustaz ni. Macam mana kita nak buat? Kita nak bantu ustaz-ustaz ni. Suruh masjid pun kutip lah dana
sumbanglah kat ustaz, bagi 200, bagi 500, bagi 100. Yang lain-lain seolah-olah macam tak nampak. Nampak tuan? Tak nampak tuan? Saya kadang-kadang Allahu Akbar, saya kata kenapa jadi macam ni? Orang agama tak nampak. Mungkin sini tak terasa lah tuan, di belah sana sampai nak beli susu anak pun tak ada duit, sampai nak beli pampers pun tak ada duit, sampai jumpa Nazim masjid, tolonglah tuan, saya teruk sangat pampers anak. Allah, jatuh maruah guru, pergi merayu kat Nazim pun buatlah kutipan cepat. Allahu Akbar. Tak nampak. Dan saya pun fikir juga kadang-kadang, kenapa jadi macam ni? Ustaz-ustaz ni pun yalah, masa senang hari tu lupa juga kan. Lupa. Lepas tu ustaz-ustaz ni ada badan NGO kan. Ada satu badan pendakwah NGO Malaysia. Badan kebajikan ustaz-ustaz. Bila in case kena macam ni, kita bayar yuran setahun 100 lah contoh kan. Setiap bulan RM10 kan. Ustaz-ustaz ada lah. Bolehlah bantu. Kok orang nak menyumbang pun adalah apa NGO dia. Nak 50,000 bantu. Boleh lah. Ni nak bantu kat ustaz seorang macam mana? Disonglap kat ustaz tu nyaya. Bagi 50,000 ustaz tu seorang hebat. Apa itu? Jadi ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang tak terfikir. Leko tu nak mengajar je siapa pagi petang. Terlupa kebajikan diri. Terlupa tuan hari ni. Orang pun tak nampak ustaz-ustaz. Orang nampak apa? Bila ustaz-ustaz melakukan kesilapan. Kacam terus. Apalah guna nama pendakwah ustaz dah semua. Bumbang-bumbang bagi. Netizen pun bagi. Kau bumbang. Masya Allah. Sampai tak bernafas ustaz-ustaz ni. Seolah-olah ustaz ni macam malaikat. Tak boleh buat dosa. Maksum kan. Buat dosa. Bumbang bagi. Bila ustaz susah, seorang tak bersuara. Tak ada. Bila ustaz buat silap, bagi. Sampai tak bernafas ustaz. Ustaz pun tak boleh percaya apa punya ustaz lah. Mengaji aja apa semua. Semua aku lah. Baik ustaz jadi ustaz. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan. Kecam habis-habisan. Tapi bila ustaz susah, pokoklah netizen nak bantu. Bagaimana dengan ustaz-ustaz ni yang mengajar kita ni tuan-tuan, yang ratus orang, 1000 orang ni. Tak ada. Kecam ada. Inilah manusia, sikap akhir zaman manusia ni tuan-tuan. Kemudian dia kata, Nabi Muhammad SAW pesan, dia kata apa? Di kalangan umatku yang terakhir akan muncul manusia-manusia dajjal pendusta. Mereka ni akan mengatakan kepada kalian perkara yang belum kalian dengar. Orang tua kalian juga tidak pernah mendengarnya. Banyaklah kes hari ni, yang terutama hari akhir-akhir ni, banyaklah benda-benda yang kita tak pernah dengar. Macam-macam lah isu kan. Semayang tutup mulut, tutup muka, boleh ke tak boleh. Jadi masalah sekarang lah kan. Komen, ni tak sah ni, apa ni Nabi tak bagi tutup-tutup ni. Macam-macam lah tuan-tuan. Timbullah masalah-masalah lain lah. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap mereka agar mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak dapat menjerumuskan kalian ke dalam bencana. Jadi kita kena tahu, kena belajar. Jadi kita ni tak pandai, para alim ulama ramai yang hebat-hebat, yang pandai, yang mengaji ni. Dia tahu hukum, dia tahu kaedah bagaimana dan sebagainya. Kita orang awam yang tak ada ilmu ni, ya ikut aja lah tuan-tuan. Ikut aja lah. Kita tak pandai lah tuan-tuan. Kita tak ada ilmu. Kita orang awam tak ada ilmu. Ramai para mufti, alim ulama membahaskan benda ni. Mereka ni hebat, cerdik agama, pandai agama. Kita dengarlah. Kalau kita ada kemusykilan, tanyalah dia orang. Kita boleh merujuk kepada mufti dan sebagainya. Jangan kita memandai-mandai, tak boleh, tak ada itu, tak ada ini. Siapa kita? Kita tak ada autoriti. Kita tak pandai tuan-tuan. Kita bukannya pandai dalam bab hukum hakam ni. Macam contoh hari ni sibuk dengan masalah daging import, kartel, kangaroo. Ya ke? Ya ke daging kangaroo, daging kuda? Kita bukan tahu pun. Alah kuliahnya kita bukan makan hari-hari pun. Sebulan berapa kali makan daging import? Yang kita makan hari-hari ni cuba perhatikan dulu tuan-tuan tengok. Ayam pun
Sembelih ke tak macam mana tu? Betul ke tak cara sembelihan dia tu? Itu pergi siasat tu, pergi settle lah tu dulu. Yang di pasar-pasar tu, yang kita pergi tu dah togel. Kan? Kita pergi-pergi tu, ayam dah siap, ni semua dah mati semua kan. Semua dah togel lah. Dik, sekor ayam, timbang. Dia pun potong awal, lapan. Tu, siapa sembelih tu? Kau nak kaji lah. Ini sampai daging import. Oh, riuh satu negara. Apa ni daging kangaroo, daging kuda? Iya. Bila tuan-tuan makan daging import tu? Bila? Allahu Akbar. Kan? Daging kerbau lembu yang ada kat sini yang terjual tu pun tak habis-habis beli tu. Ayam tu, ayam yang kita makan tu. Alah. Macam tu sibuk hari tanya Menteri Agama, apa ni Menteri Agama tak bersuara dengan daging ni. Macam mana? Kan? Siasat lah, tunggulah dia orang siasat. Betul ke daging kangaroo? Betul ke daging kuda? Apa lagi daging yang dia bagi tuan? Tapi ala kuliah hal ni tuan-tuan, ayam yang kita makan yang jual kat pasar tu pun tak tahu siapa yang melihnya. Agak-agak tuan-tuan siapa yang sembelih? Kok orang tua-tua dulu ni tuan-tuan haji kan? Siapa yang sembelih? Kampung kita sembelih sendiri lagi. Tak bagi mati lu. Lepas tu mak kita pun ambil siram air panas, cabut bulu. Elok berpuas hati makan tu sebab anak orang dulu 10-11 orang anak taat. Dia makan benda halal bersih kan. Hari ni bang, jom pasar si lauk. Tengok ayam, dal, ikan, bat. Siapa sembelih? Tuan-tuan kalau perasan satu ketika lu pernah satu video keluar, bagaimana ustaz ni dia tengok orang tu nyembelih, dia intai orang tu. Ialah satu lori. Tuan-tuan, bukan 10 ekor, satu lori nak sembelih. Pukul 4 pagi sembelih ayam. Siapa nak tengok? Siapa nak tengok? Kita nak muta, siapa nak tengok? Belum mati campak dengan air dalam mesin togel tu. Tahulah apa dia baca, tahulah kan. Pukul 5, pukul 6 dah hantar ke pasar. Kita pun pergi, dah siap. Bawa balik, masak. Kari lah, cili api lah, semua ada. Goreng, sambal, semua ada. Lepas tu sembahyang. Allah. Tak masuk-masuk ni. Mana nak masuk, duk makan benda tu. Kalau nak isukan benda ni daging, Allahu Akbar. Bukan kita makan hari-hari pun. Tak tahulah tuan-tuan kau makan daging tu hari-hari. Tapi banyak daging kerbau, lembu kat sini, kambing ni tak termakan ni. Tu orang saran kat saya, Ustaz, lepas ni kena kahwin pun tulis kat jemputan bawah tu tulis. Daging halal. Sembelihan orang Malaysia. Daging import. Sudah. Ni daging kotak. Bawa bertenang. Bawa bertenang tentang kangaroo ni. Aku tak makan. Lepas ni tulis. Orang pun marah lah. Haram ni apa semua. Allahu Akbar. Rokok yang haram pun kita rembat pun buat bodoh. Haram rokok ni buat bodoh. Dia daging tu import, tak tahu hujung pangkal. Mengapa ni ini daging kangaroo tak stop sembelih, haram. Yang rokok haram rokok ni saya. Ini khilaf ulama saya. Betul? Ada khilafnya. Ada khilaf pula datang dia nak buat, dia rembat, ada khilaf. Dan orang lain kau bubuh dalam Facebook, dalam Instagram, semua kau bubuh. Haram. Dia pun tanya, kau tengok ke dia tak sembelih? Aku tak tengok lah. Kau tengok ke daging kangaroo? Aku tak tengok lah. Kau tahu ke rasa daging kangaroo? Aku tak nak makan lah. Habis tu? Dia orang lah. Dia orang tu siapa? Dia orang. Dia orang tu siapa? Dia orang lah. Siapa? Dah saja nak kecoh tuan-tuan. Tak ada apalah. Dah berkilo, dah berlori baru nak kata itu ini. Sama lah macam dulu. Ni ada gelatin babi ni. Mana? Ni. Kalau buat-buat dah dapat seekor kaki dah.
Satu kaki dah, baru kau nak kata babi pula. Sudah. Ingat tak dulu, satu ubat gigi, Colgate, ingat tak Colgate? Kecoh kan? Ada senarai termasuk gelatin babi. Tak nak orang pakai Colgate dah. Kena 2 bulan, dibubuhnya gambar lebah. Buah gambar lebah, pakai Colgate kan? Dah boleh dah. Pasal babi dah tak ada, dia ganti dengan lebah. Ni semua serabut dah. Kadang-kadang bapak ni saja je. Kan, saja pakai cukup. Tak ada apa. Sekarang kita tak nampak. Tapi kalau ada timbul keraguan, jangan makan lah tuan-tuan. Kan? Kalau ada timbul keraguan, tak boleh makan. Tapi kalau tak timbul keraguan lagi, telan aja lah. Kan? Abdullah bin Amir meriwayatkan sebagai berikut. Dia kata apa lagi? Da'atni ummi yawman Rasulullah qa'idan fi baitina. فقال تعالى أعطاك فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا فقال لها أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة رواه أبو داود. Dia kata pada satu hari, Abdullah bin Amir ni kata satu hari ibuku memanggil-manggilku dan ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di rumahku. Kata Abdullah bin Amir ni satu hari Nabi duduk kat rumah dia. Ibu dia panggil. Panggil. Kau mesti. Dia panggil. Kemudian ibu berkata kepada aku, mari sini. Aku akan beri sesuatu padamu. Ibu nipu kan. Nak panggil budak tu sudah datang. Kau nak tak? Nak tak? Mak nak bagi sesuatu. Kau nak tak? Budak tu dengar mak nak bagi, dia pun datanglah. Dia kata SAW mendengar lalu bertanya pada ibuku. Jadi waktu dia panggil ni anak dia, Nabi ada situ, Nabi dengar. Nabi pun tanya, kau nak bagi apa? Tanya kat ibu dia ni. Kemudian dia kata, apa yang dah kau berikan kepada anakmu? Kau nak beri apa ni? Kata ibu tadi, ibu menyebut, akan ku beri buah kurma. Aku nak bagi dia buah kurma. Apa kata Nabi? Jawab ibuku itu ditanggapi Rasulullah SAW dengan ucapan. Nabi jawab, dia kata apa? Jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka tercatat satu dosa kebohongan atas dirimu. Tu anak tu. Balik. Kau nak tak? Abah ada beli ni. Kau lambat balik, kau tak rasa. Kau balik cepat. Dia bohong, anak dia suruh beli. Anak dia pun beli. Tapi tak ada bagi. Nabi kata suatu kebohongan atas diri. Tu satu dosa tu. Oh anak ustaz, saja nak umpan dia je. Dosa. Jangan bohong. Dah tua ni pun kadang-kadang anak tak balik-balik kan. Kita bohonglah anak kita kan. Kau tak nak balik ke? Kenapa bah? Orang sibuk ni bah, banyak kerja. Ada. Abah ingat nak bagikan harta-harta tanah-tanah, duit-duit ni semua kat korang. Bila? Kalau kau tak balik, tak ada lah. Yang balik je lah abah bagi. Boleh lah kau kejap lagi balik lah. Balik langsung kan. Balik tak dibagi je kan. Kau pasal sabut duit, harta kau balik. Kau tak, kau sibuk. Tak ada. Walaupun dalam keadaan macam tu, tetap dosa. Jangan bohong. Anak tak boleh bohong. Mak, bapak tak boleh bohong. Suami tak boleh bohong. Anak nak ikut pergi masjid. Nak ikut bah? Tak payah. Kau tak boleh ikut. Nak menangis-nangis kan? Kau tak payah ikut. Kan abah balik, kita pergi makan. Abah pergi semayang. Kan balik kan abah bawa kopi KFC. Anak dengar. Okey. Jangan ikut. Duduk rumah. Yalah. Budak tu tak ikut lah. Tunggu. KFC tak ke mana, dia tak ke mana. Berdosa tuan. Habis ustaz kalau tak bohong macam tu, dia nak ngikut ustaz. Jadi kenalah bohong. Tak boleh bohong. Nabi kata, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka tercatat suatu dosa kebohongan atas diri. Jangan bohong. Tak boleh bohong tuan-tuan. Adalah benda yang boleh bohong tu, bukan tak ada. Tinggal lagi
Ada perkara-perkara lah yang boleh bohong kan. Contohlah kan, orang tengah kejar orang kan. Abang duduk rumah, tiba-tiba ada orang lari-lari masuk rumah kita. Ada orang ngejar dia dengan parang kan. Dengan parang. Dia masuk rumah kita, bang. Kau dah nampak tak siapa ni tadi? Kita tak tahu ujung bakal. Tak ada. Dia tadi lalu sini. Tak ada. Padahal dia masuk rumah kita ni kan. Sebab kita tak tahu ujung bangkalnya. Sebab apa dia buat barang. Kan? Kita boleh bohong lah. Tak ada. Tak ada lalu sini. Tak ada. Kau tak nampak? Tak ada. Sini tak ada. Mana hilang dah. Besar. Aku kau dapat mau aku bunuh dia ni. Mau aku parangan ni. Kenapa? Dia tak cakap. Tak boleh bagi tahu. Jangan pula. Kau dah nampak tak? Ada tadi masuk tu. Dalam tu. Mati orang tu tak tahu ujung pangkal, berdosa kita. Saya itu bolehlah di kala itu diharuskan kita berbohong. Sebab kita tak tahu keadaan sebenar. Tapi kalau kita tahu tu lain ceritalah tuan-tuan. Sebab dia bawa parang macam mana? Ada pula orang kata ni bohong sunat Ustaz. Namanya bohong bila pula datang sunatnya. Bohong tetap bohong, tapi diharuskan berbohong. Bila boleh berbohong? Tak ada bohong sunat. Bohong bini, pesan bohong sunat. Tak ada. Boleh diharuskan berbohong. Jangan kita mendai-mendai lah. Ni namanya bohong sunat. Bohong berdapat pahala. Tak ada. Dibolehkan berbohong bila dalam keadaan macam tu. Kemudian yang seterusnya dia kata, Abu Hurairah meriwayatkan juga bahawa pada satu hari Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li sabi ta'ala haka thumma lam yuqtihi fahiya kizbatan." Rawahu Ahmad Ibn Hanbal. Barang siapa berkata kepada seorang anak, "Mari ini untukmu," kemudian dia tidak memberikan sesuatu kepada anaknya itu, maka ucapan itu adalah bohong. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Jangan berbohong. Tak boleh berbohong. Bagaimana Rasulullah SAW mengajar kepada para ibu bapa cara menjaga anak-anak mereka supaya bercakap benar. Jika seorang ibu menganggap percakapan bohong itu sebagai perkara biasa terhadap anaknya yang masih kecil. Biasalah kan. Kita kena bohong sebab kalau tak bohong payahlah kan. Yang anak ni kena bohong. Tak boleh. Apabila anaknya sudah besar, kata Nabi, mereka juga akan menganggap itu perkara yang biasa. Kita dah biasa bohong dari waktu kecil dengan menganggap itu perkara biasa. Besok dah besar, dia kata tu benda biasalah tu. Dulu mak aku pun bohong aku. Dulu ayah aku pun bohong aku. Janji nak buat makan haram bagi sudah tak makan. Janji nak buat jalan tak bawa pun. Kata kalau aku dapat pesa nombor ni haram tak bagi pun. Cakap nak bagi telefon yang aku minta, tapi yang dia bagi telefon tu 33010 Nokia tu bagi nak buat apa? Tapi dia bagi kan? Bagi tak sama macam mana kita janji. Itu pembohongan. Macam jual beli lah. Jual beli online sekarang ni kan banyak kan. Dalam iklan lain. Iklan menarik semua ni. Kawan ni pun order dapat barang lain. Ni perniagaan satu pembohongan ni, berdosa. Tapi yang meniaga tu kadang-kadang orang Kapi pun ada, orang Melayu pun ada. Contohlah abang tengok iklan dalam Facebook lah kan. Canggih barang ni. Tekan button, dia naik. Wish, canggih. Nak beli lah. Order lah. Dapatlah barang tu sampai. Tapi bukan barang yang macam iklan tu. Banyak tu tuan-tuan. Banyak terkena. Kan? Banyak orang terkena macam tu. Allah. Sebab itu jual online ni hati-hati tuan-tuan. Jual majhul, tak tahu apa benda dia. Tak tahu tuan. Tapi tak tahulah ulama dah bahas ke belum. Jual online ni boleh ke tak boleh. Dalam gambar bersonia. Hantar dapat bersonia. Tapi aku tengok dalam gambar tu kan. Besar tu.
Itulah dia tu. Satu dia. Ya ke? Iya. Bohong. Jual beli online ni. Kan? Sama juga macam bazar. Jual beli. Pakai kupon. Program bazar bila? Minggu depan. Minggu ni jual kupon aja. Karipap RM3. Kupon. Beli. Bayar RM3. RM3. Besar mana karipapnya? Haram tak jauhi. Besok hari bazar, datanglah kita buat kupon ni. Kita dah beli kan. Kita beli pula RM5 beli hari tu kan. RM1 3, RM5 ke 3, 15 ketul. Kenyang kan. Besok bawa lah kupon ni. Pergilah kat bazar tu. Ada nombor siap. Nombor 12. Kita pergi. Bagilah dia. Karipap dia besar ni. Besar ini. RM3. Gila ke apa? Apa ni kak? Nipu? Tak nipu lah. Tu RM3 karipap tu. Ni karipap apa? Karipap. Tu rasa nak baling je karipap tu kat dia balik semula. Jangan nipu lah. Jangan bohong. Tapi siapa salah? Jual tu majhul. Jual karipap. Kak nak tanya mana sampel karipap dia? Besar mana? Besar ni. Okay. Ada sampel lah depan tu kan. Waktu dia jual kupon tu, ada sampel dia. Sampel karipap tu besar mana? Karipap apa? Ada sampel dia. Kita pun tengok. Ni besar ni tak? Besar ni lah. Inilah karipap dia. Banyak inti ni kak. Rupa gelembung je. Inti tak ada. Nipu dia tu. Karipap kentang. Tapi kentang tak ada. Gelembung boleh harap. Kena tengok sampel dia. Tapi hari ini nak macam mana tuan-tuan? Banyak hari ini jual beli yang kadang-kadang Allahu Akbar. Jual beli yang majhul tuan-tuan, yang tak tahu. Kan tahu pun. Sampai-sampai tak perhati. Tak ada redha meredai. Tuan-tuan, bagi tahu. Kursi macam ni, ini macam ni. Ini macam ni, harga dia macam ni. Bagi tahu. Ada sebahagian kadang-kadang jual online tu saya tengok banyak yang nipu pada yang betul. Banyaklah saya tengok kadang-kadang. Sebab itu jaga baik-baik dalam masalah apa pun tak boleh berdusta. Dan dia kata sedangkan di sisi Allah Ta'ala berbohong adalah dosa besar. In qalat ihda'ana li syai'in. In qalat ihda'ana li syai'in nashtahihi ya'uddu kaziban. Qala innal kaziba yakzibu kaziban hatta tuktabul kuzaibatan rawahul Muslim. Wahai Rasulullah, dia kata, jika salah seorang di antara wanita kita menginginkan sesuatu tetapi dia mengatakan saya tidak ingin, apakah itu dianggap berbohong? Rasulullah SAW menjawab, kebohongan tetap tercatat sebagai kebohongan, sehingga kebohongan kecil pun tercatat pula sebagai kebohongan kecil. Maksud dia macam mana? Isteri kita ni dia nak barang tu, dia naklah barang tu, dia pun pernah cakap dia nak barang tu kan. Tapi oleh kerana dia tengok kita ni, kau nak ke tak nak? Tak nak lah. Tapi dia nak sebenarnya. Ni, saya tidak ingin, dia kata. Tetapi sebenarnya wanita itu menginginkan benda tu. Dia nak. Tapi dia cakap dengan kita, kau nak ke tak nak? Tak nak lah. Kau cakap betul-betul, nak ke tak nak? Tak nak. Tapi dalam hati, nak. Kata Nabi, kebohongan tetap kebohongan. Cakaplah. Nah, tapi kalau awak ada duit lah. Kalau awak tak ada duit, nak beli macam mana? Nanti awak ada duit, awak belilah. Saya memang nak pun. Cakap terang. Jangan bila suami tanya, nak tak? Dalam hati, bodoh. Dah betul aku nak. Tanya apa ni? Tanya kan. Suami lah kadang-kadang dah, isteri pernah cakap, nak. Tapi kita buat bodoh. Hari itu kita ada duit, isteri pun tanya. Kita pun tanya isteri, kau nak tak? Dalam hati, bodohnya laki aku ni kan. Aku nak lah bodoh.
Kau tak nak, tak apa, tak nak. Ni ibu-ibu nak. Kalau suami tanya nak, kalau kita memang nak, cakap nak. Kalau awak ada duit lah, awak beli lah. Saya tak adalah paksa-paksa awak. Tapi kalau awak ada duit, kalau awak tak ada duit, nantilah awak ada duit, so awak beli lah. Kau nak berapa? Yalah, berapa yang awak nak belilah. Kalau boleh 10. Tapi syak dah masuk, kita kuliah tak ada lama-lama, kita ikut SOP yang dibenarkan lah.